irreconcilable. Tak boleh diselaraskan. Ya. Satu lagi. Seorang nabi dalam kitab Bible nama dia Gad. Okay. So Gad came to David and told him and said unto him, shall 7 years of famine come unto thee in thy land? Okay, dia ramalkan akan berlaku kebuluran 7 tahun. Okay. Dalam tajuk yang lain sama juga. Orang yang sama bagi tahu Nabi Daud juga. Kononnya dia kata 3 years of famine. 3 tahun. 7 dengan 3. Sama tak sama? Sudah tentu pertentangan yang tidak boleh diselaraskan. Okay. Dan saya bagi yang ketiga, yang terakhir. Banyak lagi contohnya. Berkenaan dengan seorang yang bernama Jehoiakim. Okay. Bila dia perintah di dalam satu bab, Jehoiakim was 8 years old when he began to reign. Dia perintah bila umur dia 8 tahun. Dalam satu kisah lain, kisah yang sama juga, Jehoiakim was 18 years old. 8 dengan 18. Banyak lagi lah contoh-contoh negara. Contradiction yang irreconcilable, tak boleh diselaraskan. Yang pertama tadi memang teruk lah, kan? Cerita mula Tuhan suruh. Cerita nombor 2, setan suruh. Macam mana kita nak selaraskan? Contradiction, okay? Tapi dalam Quran Tuhan sebut, dalam Quran tidak ada contradiction. Kalau manusia tu dia sudah tentu Tuhan kata ada contradiction, tapi sebab dia datang daripada dia, maka tidak ada contradiction. Okay? Boleh tahu? Okey, siapa pengasas sebenar? Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan kepada dia untuk menyampaikan Islam kepada manusia, kan? Okay. Dan agama yang diredai Allah ni apa? Islam. Apa ayatnya? Inna ad-dina 'inda Allahi Islam. Inna ad-dina 'inda Allahi Islam. Surah Ali Imran. Dia kalau baca tu surah Al-Muhkamat tadi ayat muka muda kan. Dia muka 3. Kan? Muka 3. Siapa nak datang kelas Ustaz Jasri? Bukan nak datang, memang suruh datang. Kita belajar itu hafazan kan. Kalau kita hafal, kita nampak muka surat kan. Salah satu teknik hafalan itu kan. Saya nak sebut sikit lah. Saya belajar dengan Ustaz Basrin ni. Dia banyak mengingatkan saya. Salah satu benda yang saya terasa sungguh baru-baru ni, mengajar berkenaan dengan hafazan. Kita selalu sebut dah tua ni susah hafal kan. Tapi bila dia sebut Nabi dulu umur 40 pokok Tuhan aku kat dia kan. Jadi saya balik fikir betul juga. So motivasi lah untuk kita sama-sama. Selalu orang muda-muda tu, orang tua ni susah dah hafal. Alhamdulillah. Okey, apa ajaran sebenar Jesus Christ? Tuan-tuan, saya pernah sebut di sini juga tentang karangan buku. Lama dah dulu. Masa tu saya masih sekolah rendah lagi. Okey. The 100 most influential figures in the world. Okay. Orang yang tulis ni dia orang Yahudi. Michael H. Hart, rakyat Amerika, musuh Islam. Ya. Orang pun Yahudi, agama pun Yahudi, asal pula daripada negara yang memang menjadi musuh Islam. Ya. Tapi bila dia tulis buku dia, orang pertama paling berpengaruh dia pun siapa? Muhammad. Yang kedua Moses. Yang ketiga Jesus nombor 4. Dia pun Saint Paul nombor 3. Sebab apa? Sebab kebanyakan fahaman Kristian sekarang ni, dia berpunca daripada Saint Paul. Dia bukan berpunca daripada Jesus. Saya akan tunjuk beberapa contoh di hujung.
apa yang Jesus ajar. Di dalam Bible sendiri yang ada sekarang ni, apa yang dibuat dan apa yang Saint Paul buat. Okay? Nanti saya kata okay. Tapi Rasulullah ni, kita Islam ni, kita ada kita berpandukan hukum ni kepada Abu Bakar dia. Kita berpandukan hukum kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Para sahabat dia cuma menafsirkan dan kita terima kerana Quran diturunkan di zaman mereka. Dan Saint Paul juga dia jumpa dengan Jesus Christ lah. Tuan-tuan pernah baca tentang Da Vinci Code kan? Masa heboh-heboh dulu kan? Gambar apa tu? The Last Supper kan? The Last Supper kan? The Last Supper tu Saint Paul tak ada. Sebab apa? Saint Paul was not one of the disciples of Jesus kan? Maknanya dia bukan confident. Kalau berpandukan kepada cerita Bible lah, dia bukan confident, bukan sahabat Jesus Christ. Tapi dia banyak cerita tentang Jesus Christ. Tapi dia tak pernah jumpa. Pelik lah. Tapi dalam Islam, hadis-hadis Nabi diriwayatkan oleh para sahabat. Kita belajar tentang sanadnya, datang daripada sahabat Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat, datang daripada Umar. Ya? Tetapi kebanyakan ajaran dan fahaman di dalam Kristian, agama Kristian sekarang ni, dia berasal dari Saint Paul yang tak pernah jumpa dengan Jesus Christ. Bukan kita kata dia tak pernah jumpa. Memang dalam kitab juga mengatakan bahawa he was not one of the disciples. Tak pernah jumpa. Okay? Maknanya kalau kita mengaji hadis, ada putus sanad. Putus sanad lah. Sanad tak sambung. Okey. Dan juga tuan-tuan kena tahu bahawa pencemaran fahaman jahiliyah Rom terdapat dalam ajaran Kristian banyak. Hari tu, ni soalan cukup mas. Saya tua boleh ingat. Hari tu ceramah Palestin dan disampaikan oleh ustaz, saya lupa nama dia, tapi daripada Indonesia kan. Okay. Dia sebut berkenaan dengan satu ayat dalam Quran, di dalam surah Maryam, yang membuktikan bahawa orang meraihkan Christmas sebagai tarikh lahir, tempoh lahirnya Jesus Christ itu tak betul. Dia beritahu malam. Sebab apa tak betul? Saya tengok malam tu semua mengangguk. Kita tanya Abu Maryam. Okay, now Christmas ni 25 Disember. Okay, 25 Disember. Tetapi dalam surah Maryam, saya tak tafsir banyak tapi kita ceritalah kan. Di dalam surah Maryam, bila Maryam nak melahirkan Isa alaihi salam, dia diperintahkan pergi kepada satu tempat. Kan? Masa tu dia makan apa? Dia makan buah kurma. Dan surah Maryam dia cerita dia makan buah kurma. Buah kurma ni dia masak musim apa? Sama. Kalau tuan-tuan pergi Mekah hujung tahun, sekarang ni zaman orang pergi hujung tahun musim Sejuk. Maknanya mustahil dia dilahirkan pada 25 hari bulan 12. Quran membuktikan, dan Quran banyak benda-benda macam ni tuan-tuan. Banyak membuktikan bahawa tepat kenyataan dalam Quran itu. Banyak. Okey. Sebab itu lahir anak Tuhan tarikh 25 hari bulan 12 ni, 25th day of the last month of the year ni sebenarnya merupakan fahaman